وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى المؤلف أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله، وإلى العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمبني رحمه الله تعالى، وإلى مشايخنا وآبائنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada kitab kita Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Kembali pada perbincangan kita kitab Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Muka surat 190. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Fasl Al-Thani fi kayfiyatil a'mali zahirah minas salah. Fasal yang kedua pada menyatakan kaifiat segala ibadat yang zahir daripada sembahyang. Selesai kita fasal yang pertama pada menyatakan fadilah, fadilatus sujud, fadilatu bina'il masjid. Fasal yang pertama dulu, kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun dalam bab asraris salah. Kitab yang ketiga fi asraris salah. Fasal yang pertama fi fadailis salah was sujud wal jamaah wal adhan wa ghairihima. Fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan sembahyang, sujud, jemaah, azan, membina masjid dan sebagainya. Kemudian selesai fasal yang pertama, kita masuk fasal yang kedua. Al-fasl tsani fi kayfiyatil a'mali zahirah minas salah. Kerana dalam sembahyang dia ada syurut batinah, dia ada a'mali zahirah. Dalam sembahyang nanti ada fasl tsalis fi syurutil batinah min a'malil qalb. Fasal yang ketiga pada menyatakan syarat-syarat batinah, syarat-syarat sembahyang yang batin min a'malil qalbi, daripada amalan hati. Jadi sembahyang kita ada zahiri, ada batini. Zahir iaitu perbuatan luar sembahyang kita, sama ada minal af'al ataupun minal aqwal, sama ada daripada perbuatan ataupun daripada perkataan. Perbuatan kita mula daripada qiyam, berdiri betul, kemudian takbiratul ihram Allah, kemudian berdiri betul tu a'malis salah minal af'al. Perbuatan sembahyang daripada pekerjaan sembahyang daripada perbuatan. Takbiratul ihram pekerjaan sembahyang daripada perkataan. Baca Fatihah pekerjaan sembahyang daripada aqwal, daripada perbuatan. Rukuk, baca Fatihah pekerjaan sembahyang daripada perkataan, aqwal. Rukuk pekerjaan sembahyang daripada perbuatan, daripada af'al. Ini yang kita nak sebut dalam al-fasl tsani fi kayfiyatil a'mali zahirah minas salah. Fasal yang kedua pada menyatakan kaifiat segala ibadat yang zahir daripada sembahyang. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Ada kitab bilang 17 perkara, ada kitab bilang 18 perkara. Cara bilang dia berbeza, tapi hakikat sembahyang sama aja. Sembahyang yang terdiri daripada rukun
Rukun sembahyang, kita nak bincang rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada bilang rukun 13, ada bilang rukun 14, ada bilang rukun 17, ada bilang rukun 18. Kan? Kenapa dibilang rukun 13? Kerana dia tak bilang tamakninah. Tamakninah tak bilang. Kenapa tak bilang tamakninah? Kerana tamakninah tu duduk dalam perbahasan rukun rokok, rukun i'tidal, rukun sujud, rukun duduk antara duduk sujud. Jadi di situ hilang 4. Ada pendapat yang bilang rukun 14. Kenapa rukun 14? Kerana tamakninah dikira 1. Kan? Tamakninah dikira 1 sahaja. Yang 13 tak bilang langsung tamakninah. Kerana tamakninah dah dimasuk dalam rukun-rukun yang kita sebut tadi. Ada yang bilang 14. Kenapa dia bilang tamakninah 1? Jadi 14. Ada yang bilang rukun 17. Kerana tamakninah tu dikira 4. Rokok rukun. Kemudian tamakninah rukun lain pula. Sujud rukun, tamakninah pula. Kan? Dua antara ada sujud, tamakninah lagi. Sujud, tamakninah pula dah. Jadi 4 kali tamakninah bilang. Itu yang jadi rukun 17. Ada pendapat yang kata rukun 18. Kenapa rukun 18? Ditambah satu lagi. Rukun iaitu niat keluar daripada sembahyang. Niyatul khuruj minas solah. Jadi ketika kita beri salam tu kita niat aku keluar daripada sembahyang dah. Niat aku keluar daripada sembahyang ketika beri salam yang pertama. Yang orang panggil niyatul khuruj minas solah. Ulama musannif tak bilang niyatul khuruj minas solah sebahagian daripada rukun sembahyang. Kenapa? Itu bukan yang mu'tamad. Yang mu'tamad dia kata tak perlu niat keluar. Cukup kita beri salam sudah, tak perlu niat keluar daripada sembahyang. Selesai. Rukun yang pertama. Rukun yang pertama berdiri betul. Maka apabila selesai engkau bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil, dan suci pula daripada najis pada badan dan pakaian dan pada tempat sembahyang, dan selesai pula daripada menutup aurat yang antara pusat dan lutut pada hak laki-laki dan pada hak perempuan yang sahaya orang. Maka adapun aurat perempuan yang merdeka, maka iaitu sekalian tubuhnya, melainkan mukanya dan 2 tapak tangannya dan 2 belakang tangannya hingga pergelangannya. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, setelah selesai kita bersuci. Ini orang panggil wajib sebelum sembahyang. Ada perkara orang panggil perbuatan-perbuatan ataupun syarat sebelum sembahyang. Apa dia syarat sebelum sembahyang? Bersuci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Setelah selesai daripada bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, setelah selesai suci badan dan juga pakaian serta tempat daripada najis, setelah selesai menutup aurat, kan, pada hak lelaki antara pusat dan lutut, perempuan semua badan dia kecuali muka dan juga tapak tangan belakang dan depan. Kan ini kecuali hak ni saja, hak lain kena tutup semua. Itu aurat perempuan di dalam sembahyang. Maka kata musannif, setelah selesai dah kita buat syarat wajib sebelum sembahyang, maka ketika itu maka menghadap. Maka menghadap olehmu akan kiblat padahal berdiri betul, dan tundukkan kepalamu serta engkau tujukan pandanganmu itu kepada tempat sujudmu, dan renggangkan kedua kakimu sekira-kira sejengkal. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, selesai dah kita pun naik ke masjid dah, kemudian kita pun duduk berdiri atas tikar sejadah dah, menghadap betul, menghadap ke kiblat, dada kita menghadap ke kiblat, mata kita pandang ke tempat sujud. Ini cara untuk menghasilkan khusyuk dalam sembahyang. Datang ke tempat berdiri di atas tikar sejadah ni, menghadap dada kita ke kiblat, dalam keadaan mata kita pandang ke tempat sujud, dan merenggangkan sedikit kaki kita, antara 2 kaki, tapak kaki tu renggang sikit, kira sejekal. Kemudian kita baca qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Tujuan apa baca qul a'udzu birabbin nas? Nak hindari was-was. Apa dia was-was? Gangguan syaitan. Syaitan ganggu kita. Sama ada dia ganggu untuk menghilangkan khusyuk, ya, ataupun dia mengganggu was-was kita dalam sembahyang. Orang yang was-was dalam sembahyang ni, contoh dia takbir, Allah tak jadi, Allah tak jadi pula. Takbir saja, bukan sembahyang banyak ni, 4 kali takbir, kan? Takbir tu banyak kali kerana dia diganggu oleh syaitan, nama dia walhan. Ada syaitan yang duk ganggu kita sembahyang, yang mewas-waskan kita sehingga kita duk baca tak puas hati. Kita duk rasa, aku ni baca tak kena makhraj ni, duk
Bisa dia ulang 4-5 kali. Kerana diganggu oleh syaitan. Syaitan tu nama dia walhan. Dia was-waskan kita dalam sembahyang kita. Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Falimani rahimahullahu taala, berdiri di tempat tu kemudian baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Aku mohon perlindungan dengan Tuhan kepada sekalian manusia. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, raja kepada manusia. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, Tuhan kepada manusia. Aku minta berlindung apa? Min syarril waswasil khannas, daripada gangguan waswas syaitan yang duk membisik. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang duk bisik di dalam hati manusia. Sama ada minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga daripada manusia. Baca qul a'udzu birabbin nas untuk hindarkan waswas, gangguan. Nanti kita nak tumpu sembahyang kita, Allahu Akbar, kita nak hadirkan hati, nak khusyuk dalam sembahyang. Minta dulu pertolongan daripada Allah. Tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, kita diganggu. Was-was sudah datang, membisik-bisikkan dalam hati kita, dalam fikiran kita, melayang sembahyang kita, terbang sembahyang kita, khayal sembahyang kita, hingga akhir. Supaya terpelihara daripada was-was syaitan dan hadirkan hatimu kepada Allah Ta'ala, dan kosongkan hatimu daripada was-was pekerjaan dunia, dan engkau tilik dengan mata hatimu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian habis dah baca qul a'udzu birabbin nas, kemudian hadirkan hati. Ingat, yang kita ni sedang berdiri untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan perintah Allah, aqimis solah, dirikan sembahyang. Aqimus solah, dirikan sembahyang. Ni aku nak sembahyang ni, aku nak laksanakan ibadat sembahyang ni. Ingat rasa yang kita ni nak sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu orang panggil hadirkan hati. Sembahyang apa? Sembahyang asar. Hadir, aku nak sembahyang asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala ni. Tu hadirkan dulu, istihdar. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, buangkan. Kosongkan hatimu dari was-was pekerjaan dunia. Jadi segala fikiran kita tentang dunia buang, hilangkan seketika. Tak sudah fikir kan, kunci kereta hilangkan, tak sudah fikir lagi. Nak buat apa lepas ni, tak sudah fikir lagi. Lepas ni nak pergi mana, tak sudah fikir lagi. Sekarang ni aku nak beribadat, nak sembah Allah Ta'ala. Azam untuk khusyuk seboleh mungkin dalam sembahyang. Ni aku nak sembahyang ni, nak perhati sungguh-sungguh, kena tanam azam kan. Tanam azam untuk khusyuk. Jangan bila nak kena sembahyang cepat sikit kan, lapar sikit nak balik makan nasi, perikir nak makan nasi, tengok kan, sebelum takbir fikir dah nak makan nasi. Zat ni dalam sembahyang tu habis cerita bab nasi je lah, cerita bab kedai mana nak singgah nanti tu kan. Itu kata musannif rahimahullah ta'ala, kosongkan. Kita kena usaha lah, ni benda usaha, benda boleh usaha. Kosongkan fikiran tu boleh usaha. Sedaya mungkin hadirkan hati yang kita ni sedang beribadat kepada Allah, itu boleh usaha. Buang ingatan-ingatan lain, boleh usaha. Dia mai tolak, tu kerja kita kan, itu ikhtiar usaha kita. Nak khusyuk, khusyuk betul-betul itu Allah Ta'ala yang campak nanti. Tapi modal kena mula daripada kita lah. Kita mula dulu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, berusaha di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami tunjuk jalan. Buat dulu, usaha dulu, nanti Allah Ta'ala bantu. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuk jalan khusyuk tu. Usaha dulu untuk khusyuk, nescaya kami akan tunjuk jalan khusyuk kan. Bila nak usaha, mula daripada sekarang kita mula. Bila nak berjaya, wallahu alam, serah pada Allah Ta'ala kan. Kerja kita usaha je, ikhtiar usaha tu tugas kita. Terhasilnya khusyuk seperti mana yang dituntut, itu bukan tugas kita dah. Itu Allah Ta'ala beri mengikut kehendak pada waktu yang dia nak. Teruskan. Dan engkau tilik dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu, kerana Allah Ta'ala tidak menerima akan sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hati kepadanya. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, ingat yang kita ni sedang menghadap Tuhan ni. Kemudian dalam keadaan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tak serupa sesuatu. Bukan makna dia duduk depan kita, tak. Mana kita sedang menghadap perintah Tuhan ni. Tuhan suruh aku menghadap ke kiblat ni, aku menghadap ke tu ni. Mana Allah Ta'ala nampak kita, dia melihat kita. Rasa yang kita ni diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nampak daripada ujung rambut sampai ujung kaki kita.
Allah Ta'ala tengok zahir dan batin kita. Hati kita pun dia tengok. Anggota zahir kita pun dia tengok. Dia tengok kita angkat takbir Allahu Akbar. Rasa yang Allah Ta'ala perhati kita angkat tangan ni. Rasa yang Allah Ta'ala dengar kita baca, kita sebut Allahu Akbar. Ingat yang Allah Ta'ala tahu hati kita ketika itu. Ingat dia ke tak? Kan? Ketika kita sebut Allahu Akbar, Allah Ta'ala tahu. Ketika kita sebut Allahu Akbar tu hati kita ingat kepada dia ataupun tidak? Dia kata musannif. Hadirkan hati kepadanya serta merendahkan diri dan menghinakan diri. Hadir. Mana hati kita ingat Allah Ta'ala, hati kita mengingati kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian rasa yang kita ni hamba yang hina. Yang kita ni hamba yang tidak terdaya. La haula wa la quwwata. Tiada hilah, tiada kekuatan melainkan dengan haul Allah, dengan quwwah Allah. Melainkan dengan iradah dan qudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada daya upaya. Tu, mengaku kelemahan kita. Mengaku kekerdilan kita, mengaku kehinaan kita. Ya Allah, hamba yang hina ni sedang menghadap untuk melaksanakan perintahmu ya Allah. Gitu. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu akan iqamat. Dan jika engkau harap akan orang yang hadir yang hendak mengikut akan dikau pada sembahyangmu, maka hendaklah engkau azan. Dan hendaklah dijaharkan sekira-kira didengar oleh orang yang hendak mengikut berjemaah itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan demikian lagi sunat bagi orang yang sembahyang sendirinya jika ia mendengar bang orang yang lain sekalipun, tetapi memadai ia bang itu sekira-kira didengar oleh sendirinya. Inilah atas perkara setengah fuqaha, kemudian maka ucap olehmu akan iqamah. Dah kita berdiri dah kata musannif, dah hadir hati yang aku ni nak semayang ni, barulah kita iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa kebesaran Allah. Sebab kita hadir hati dah. Kita buang segala fikiran-fikiran duniawi kita dah. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kita iqamah tu, dalam keadaan kita sebut tu kita faham, kita reti, kita hayati. Kan? Kalau kita semayang seorang, iqamah. Ataupun kita semayang berjamaah, kita azan. Kemudian baru iqamah. Kemudian kata Imam Ghazali, dan demikian lagi sunat bagi orang yang semayang sendirian sekalipun. Jika ia dengar bang orang lain sekalipun, tetapi memada bang itu. Sekalipun, tetapi memada ia bang itu sekira-kira didengar oleh sendirinya. Lagi, jika ia mendengar bang orang yang lain sekalipun, walaupun dia dengar orang bang pun, dia sunat bang juga. Tetapi memadai bang itu didengari oleh bang untuk diri dia ajalah. Ini dari setengah pendapat ulama. Ada pendapat ulama lain dia kata dah dengar azan dah di masjid, tak perlu azan dah lah, dia semayang di rumah contohnya. Semayang dengan keluarga dia. Dah dengar dah azan masjid di rumah, tak gaduh azan dah lah, cukup dengan iqamah. Adapun di sini sebut walaupun dengar bang di masjid sekalipun, sunat juga dia apa? Dia azan juga untuk semayang. Walaupun sekadar dengar untuk sendirinya, walaupun sekadar dengar untuk diri dia. Inilah atas perkataan setengah ulama, tak apa, itu khilaf. Kemudian maka ucaplah olehmu akan iqamah. Setelah azan iqamah. Tu persediaan kita nak semayang. Kemudian rukun yang kedua, berdiri. Tadi rukun pertama berdiri betul. Berdiri betul dia bagi orang yang mampu berdiri. Adapun orang yang tak mampu berdiri, boleh semayang duduk. Duduk, kita kena ingat, duduk ni qadar mana tak boleh berdiri. Selagi mana boleh berdiri, kena berdiri. Andainya dia mampu berdiri untuk rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, tak larat nak berdiri dah. Dia boleh duduk rakaat ketiga atau rakaat keempat je. Ataupun rakaat pertama, dua, kena berdiri sebab dia mampu berdiri. Kalau dia mampu berdiri, qadar baca Fatihah aja. Allahu Akbar, qadar baca Fatihah, mampu berdiri. Kemudian tak larat dah ketak lutut. Baru dia boleh duduk. Jangan dia boleh berdiri, tapi dia duduk daripada awal. Pipi tu terus duduk atas kerusi dah. Duduk tak bangkit dah. Daripada tu imam baca khutbah, kan? Sampai salam, dia duduk atas kerusi tu, tak bangkit dah. Tak boleh. Yang tadi turun kereta boleh berjalan. Boleh jalan mai, kan? Boleh berdiri, tiba-tiba duduk terus. Dengar khutbah, terus sembahyang, tak berdiri dah, tak boleh. Dia wajib berdiri sekadar mana mampu berdiri. Kalau dia mampu berdiri rakaat pertama, kena berdiri rakaat pertama. Rakaat kedua tak larat dah, duduk. Ada sahabat saya seorang, badan dia besar. Dia rakaat pertama dia berdiri. Rakaat kedua tak boleh nak berdiri dah. Kan? Dia turun duduk tu nak bangkit pula payah.
Jadi sembahyang duduk rakaat kedua, ketiga, keempat. Jadi duduk tadi ni untuk orang yang memang tak mampu nak berdiri, dan berdiri itu dan duduk tu qadar mana dia tak mampu. Kalau dia mampu berdiri rakaat pertama, kena rakaat pertama. Kalau dia mampu berdiri qadar Fatihah, qadar Fatihah. Kalau dia hanya mampu berdiri qadar takbiratul ihram, Allahu akbar, dia berdiri. Lepas tu tak boleh nak berdiri lah, duduk. Nampak? Kalau tak mampu juga duduk, dia sembahyang dalam keadaan mengiring. Dia mengiring, tidak mengiring. Mengiring ni ganti daripada berdiri. Tekah dia nak rokok, dia bangkit duduk. Dia rokok, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia sujud. Sebab dia mampu. Dia mampu bangkit duduk, dia kena rokok ketika dalam keadaan duduk. Jadi tak larat pula masa baca Fatihah tu, tak larat nak duduk pun tak larat dah. Dia pun mengiring balik. Masa nak rokok, bangkit duduk, rokok, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Itu orang sembahyang mengiring. Kalau tak mampu juga mengiring, nak bangkit pun tak boleh dah. Sampai peringkat nak bangkit pun tak boleh dah. Maka ketika tu dia sembahyang menelentang, lapik bantai bawah kepala dia, tahala ke kiblat. Dia nak rokok, dia angkat kepala sikit, kan? Sujud lagi tinggi angkat dia, kan? Sampai peringkat nak angkat kepala pun tak boleh dah, tak larat dah. Maka ketika itu dia sembahyang isyarat dengan mata dia je lah, kan? Mata boleh celik lagi, isyarat dengan mata. Sampai peringkat mata pun tak boleh nak celik dah. Ketika itu dia sembahyang dalam hati. Bayangkan perbuatan sembahyang dia daripada takbiratul ihram sampai salam. Nak buat macam mana? Suara pun tak boleh dah, mata pun tak boleh buka dah. Tapi ingatan masih ada. Dia wajib sembahyang dalam keadaan gitu. Sembahyang dalam keadaan mengingati perbuatan sembahyang. Orang yang pernah sembahyang, orang yang jenis sembahyang, masa sakit tak boleh nak bergerak, dia boleh sembahyang. Tapi kalau masa sihat pun tak sembahyang, kan? Masa sakit tak boleh buka mata nak sembahyang, dia nak terbayang sembahyang pun tak boleh. Duduk dalam takbir, dia teringat selalu dia buat apa dia, tak sembahyang, kan? Tu wajib berdiri ni bagi orang yang ada kemampuan. Itu rukun pertama. Kemudian rukun yang kedua. Rukun yang kedua, niat, iaitu bahawa engkau sebut dengan lidahmu pada sembahyang zuhur, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dan engkau niatkan dalam hatimu, sahaja aku menunaikan sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan niat pada sembahyang asar itu, usalli fardhu al-asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sahaja aku menunaikan sembahyang fardhu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan niat pada sembahyang maghrib itu, usalli fardhu al-maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sahaja aku menunaikan sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan niat pada sembahyang isya itu, usalli fardhu al-isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang fardhu isya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan niat pada sembahyang subuh itu, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sahaja aku menunaikan sembahyang fardhu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, rukun yang kedua, niatnya pada qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Qasad nak buat sesuatu bersama buat. Hati kita kata apa? Aku sembahyang, ada qasad kan dalam rukun niat tu, ada qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Apa dia qasad? Aku sembahyang. Apa dia ta'arrud? Fardu. Apa dia ta'ayyun? Zuhur. Dalam takbir kita ada aku sembahyang fardu zuhur. Itu orang panggil niat. Niat itu pada qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Qasad serta buat. Kecuali dalam bab puasa. Puasa ni kita qasad sebelum buat. Puasa wajib niat pada waktu malam. Semayang tak? Semayang wajib niat pada permulaan semayang. Apa dia permulaan semayang? Mula-mula takbir. Ketika kita kata Allah, masa tu letaknya niat. Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li tu, aku semayang fardu zuhur tu ketika Allah, ketika tu. Ketika awal-awal perbuatan semayang kita, iaitu takbiratul ihram. Berbeza puasa. Puasa wajib niat sebelum, iaitu malam. Bila mula kira puasa? Naik fajar tu mulalah puasa, kan? Tapi kita nak sertakan niat dengan naik fajar tu tak boleh. Kita kena letak niat tu pada waktu malam. Tabyitun niyah. Meletakkan niat pada waktu
malam. Itu untuk puasa. Dan zakat ni boleh kita niat sebelum, boleh niat ketika. Ketika kita sebelum beri zakat, kita niat dah, ni padi yang aku ada ni tolak situ 2 gundi, ni nak keluar zakat ni. Kan? Tiba-tiba asnah mari ambil. Masa dia ambil, kita tak niat pun. Kita niat masa kita perasin. Kan? Duit kita yang banyak tu kita perasin, ni buah lambek, ni duduk dalam sampul ni adalah untuk beri zakat daripada duit kita yang banyak tu, zakat perniagaan kita. Kalau ada duit buah lamlok 2,000 contohnya, letak situ. Tiba-tiba yang ambil tu asnaf. Masa ambil tu kita tak niat pun. Kita niat masa mana? Masa kita perasin. Boleh. Mana kita bukan niat ketika mula melakukan perbuatan. Jadi zakat boleh niat sebelum, boleh niat ketika. Masa kita beri ni aku zakat yang wajib bagi aku, tu boleh. Adapun puasa wajib niat sebelum. Tak boleh niat nak serentak, tak boleh. Niat serentak dengan naik fajar tu tak boleh. Tak boleh nak buat, kan? Adapun sembahyang wajib niat serentak. Niat serta dengan perbuatan. Allah, masa tu letak niat. Niat tu pada qasad yang ada dalam hati kita tu. Adapun usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala, itu orang panggil talaffuz bin niyah. Berlafaz niat. Itu sebut dengan lidah. Hukum dia apa dia? Hukum dia sunat. Niat hukum dia wajib. Tempat niat adalah hati. Berlafaz niat hukum dia sunat. Tempat dia mulut lah. Berlafaz niat tentu di mulut. Kita sebut usalli fardhul isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sebut tu hukum dia sunat. Kata Imam Nawawi, supaya liyusa'idul lisan al-qalba, supaya lidah membantu hati. Bila mulut kita sebut, dia menyokong hati kita untuk melintas tu. Kan? Untuk lintaskan niat dalam hati kita mudah sebab kita sebut dah dengan mulut. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi sunat kita berlafaz niat untuk membantu hati kita. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi di sini musannif sebut lafaz-lafaz niat daripada usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu takbir dah. Kan? Kemudian rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga takbiratul ihram. Maka hendaklah engkau pesertakan niat daripada permulaan alif Allah hingga ra akbar. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, yang ketiga takbiratul ihram. Bila nak takbiratul ihram? Ketika selesai. Yang kata takbiratul ihram tu pada Allahu akbar. Tak boleh dia guna lafaz lain. Walaupun nama Allah banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, dia tak boleh kata Ar-Rahmanu akbar. Tak boleh. Dia kena guna ismul jalalah Allahu akbar. Dia kena sebut gitu. Dia kena sebut akbar. Dia tak boleh sebut apa dia? Dia tak boleh sebut a'zam. Allahu a'zam. Tak boleh. Walaupun a'zam tu nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala juga. Yang maha besar, yang maha agung. Tak boleh. Dia kena guna lafaz Allahu akbar. Ketika A sampai Ra tu, di situlah dia letak niat. Di situ ada dua istilah. Yang pertama muqaranah hakiki, yang kedua muqaranah urfi. Muqaranah hakiki ini setiap huruf tadi di situ ada qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Adapun muqaranah urfi, dia boleh letak mana-mana huruf qasad, ta'arrud, ta'ayyun di situ. Biasanya kita letak tang panjang Allah. Masa tu kita letak tu kan, tang panjang tu Allahu akbar. Tak Allah tang tu kita letak tu. Balik kita letak tang tu lah. Niat kita. Itu orang panggil apa? Muqaranah urfiyah. Selesai. Dan sunat. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu hingga berbetulan kedua bahumu. Sekira-kira berbetulan kedua ibu tanganmu itu dengan hujung telinga yang di bawah. Kemudian kata musannif, sunat kita angkat tangan. Angkat tangan yang orang panggil sunat. Sunat apa? Sunat hay'ah. Kalau tak angkat tangan, sah semayang. Tapi sebut dah itu, bagaikan orang yang tak ada hiasan di tubuh badan dia. Sunat hay'ah ni. Dia angkat tangan Allah tadi. Tangan dia tadi, kata musannif ni, tapak belakang ni membetuli dengan bau. Ibu jari membetuli dengan cuping telinga belah bawah. Ujung jari telunjuk ni betul dengan cuping telinga belah atas. Kemudian dia lengkung sedikit. Kira-kira tapak tangan ni menghadap ke qiblat. Dia angkat Allah gitu. Kan? Ni agak-agak je lah.
hak bawah ni betul dengan cuping, hak tapak tangan belakang ni, belakang tapak tangan ni betul dengan bau. Kan angkat Allah gitu. Jangan cekang macam tu kan. Lengkung gini. Itu kata Muslim. Terus baca. Dan berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung telingamu yang di atas. Berbetulan, dia kata berbetulan hujung jari kedua tanganmu dengan hujung telingamu yang di atas. Hujung jari telunjuk lah. Hujung jari yang dan adalah kedua tapak tanganmu itu menghadap kiblah serta terbuka keduanya itu. Maka apabila tetap kedua tanganmu seperti ini dan itu, tapak tangan dia kata menghadap kiblat serta buka tapak tangan. Buka, jangan tutup. Serta terbuka keduanya. Kedua tapak tangan ni terbuka. Bukan genggam macam tu dah. Terbuka dan juga terbuka ni gini terbuka. Dan maka apabila tetap kedua tanganmu seperti yang demikian itu, maka engkau ucap takbir itu serta engkau hadirkan niat yang tersebut itu, dan engkau turunkan kedua tanganmu ketika mengucap takbir itu. Jadi kata Muhammad dah angkat Allahu Akbar. Jadi ibarat kita ni seolah-olah angkat dulu, baru Allahu Akbar kan. Ada kitab lain dia kata gini, mula-mula angkat, mula sebut Allahu Akbar kan. Tapi ibarat kita ni faham gitu, angkat dulu kemudian baru Allahu Akbar. Tak apa. Jadi hak mana pun tak apa. Dalam kitab lain dia kata mula gerak tangan tu, mulalah sebut Allahu Akbar. Kata bar tu tangan jatuh dah. Letak di atas. Di atas pusat bawah pada dada. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tanganmu itu di atas pusatmu dan di bawah dada, padahal engkau taruh tanganmu yang kanan itu di atas tangan yang kiri. Jadi kata Muhammad letak turun tangan. Tangan kanan pegang tangan kiri, letak bawah dada atas daripada pusat. Dalam keadaan tangan kanan menggenggam tangan kiri, kemudian dua telunjuk. Jari telunjuk dengan jari tengah ni letak di atas. 3 jari lagi genggam. Kan? Genggam pergelangan tangan. Habis. Dan engkau lunjurkan telunjukmu dan jari tengah di atas lengan yang kiri. Dan engkau genggamkan jari manis dan kelingkingmu dan ibu jari tanganmu kepada pergelanganmu yang kiri. Selesai. Kemudian rukun yang keempat. Rukun yang keempat membaca Fatihah. Dan sunat dahulu daripada membaca Fatihah itu engkau membaca doa iftitah. Rukun keempat kata musannif rahimahullah ta'ala baca Fatihah. Kita mazhab Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada Fatihah. Allahu Akbar. Kemudian sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi a'udzubillah tu baca pelan lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, barulah alhamdulillahirabbil alamin nanti akan disebut. Jadi sebelum baca Fatihah, baca dulu doa iftitah. Apa dia doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maklum kita semua hafal doa iftitah. Cuma sekarang ni kita hanya baca, nak menghadirkan hati tu payah. Ketika kita sebut Allahu Akbar kabira, betul tak mulut kita kata Allahu Akbar kabira? Hati kita gitu tak? Kan? Walhamdulillahi katsira, macam tu tak hati kita? Subhanallahi bukratan wa asila, adakah hanya di mulut, hati khayal mengingati selain daripada Allah Ta'ala? Adakah gitu? Ataupun betul mulut kita sebut, hati kita ingat gitu juga? Itu yang nak disentuh oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab ni. Takat baca doa iftitah kita reti daripada kecil-kecil lagi, kan? Sekolah rendah lagi hafal dah doa iftitah ni. Sekarang nak hadirkan hati ketika menyebut Allahu Akbar kabira. Apa dia maksud dia? Baca terjemahan dia. Artinya, Allah yang maha besar padahal aku mengucap takbir. Dan Alhamdulillah yang amat banyak. Dan aku mengucap tasbih iaitu Subhanallah pada pagi-pagi dan pada petang-petang. Allahu Akbar kabira, Allah Ta'ala itu maha besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah Ta'ala, puji banyak-banyak.
Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah Ta'ala pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Hati aku, wajjahtu asal dia mana? Wajah aku. Wajjahtu menghadap oleh wajah aku lilladhi kepada Tuhan yang fataras samawati wal ard, mencipta 7 langit dan 7 bumi. Hanifan musliman, dalam keadaan hatiku cenderung kepada kebaikan. Musliman, dalam keadaan aku ni muslim, beragama Islam ataupun menyerah diri. Mulut kita sebut wajjahtu wajhi, ya Allah. Apa dia maksud wajjahtu wajhi? Menghadap oleh, wajhi makna qalbi. Wajjahtu wajhi makna menghadap oleh hati aku. Hati aku menghadap kepada Tuhan yang memerintah 7 petala langit, 7 petala bumi ini. Apa dia maksud hatiku menghadap Tuhan yang mencipta 7 langit, 7 lapis bumi ini? Makna dia, hati aku sedang mengingatimu, ya Allah. Itu maksud dia. Ketika kita kata wajjahtu wajhiya lilladzi, ya Allah, aku sedang ingatmu ni. Itu maksud wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Mulut kita kata gitu, betul kita hati ingat Tuhan? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dia tahu mulut kita sebut, hati tak gitu, dia tahu. Maka ketika tu sedang hakikat ni kita pun tak patut aku sebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sedangkan hatiku tak ingat Tuhan. Maka kita hadirkan hatiku, ya Allah, aku sedang ingatmu, ya Allah. Mulut kata, hati pun gitu juga. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku ni sebahagian daripada orang yang menyengutukanmu, ya Allah. Tidak, aku bukan gitu. Inna salati, ya Allah, sesungguhnya semayang aku ini, wa nusuki, dan segala ibadat aku, wa mahyaya, dan juga kehidupanku, wa mamati, matiku. Hidup aku ke, mati aku ke, ya Allah, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Tuhan yang mencipta sekalian alam. Tu pengakuan kita. Kita mengaku depan Allah Ta'ala, yang ni dalam keadaan menghadap perintah Allah Ta'ala, melakukan ibadat semayang. Kita mengaku, ya Allah, semayang aku, ibadat aku, hidup aku, matiku kerana-Mu, ya Allah. Kan? Dahsyat tu pengakuan tu. La syarika lahu, tiada sekutu baginya, bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah. Aku diperintah untuk tidak menyengutukan Allah. Wa ana minal muslimin, aku ni sebahagian daripada orang-orang Islam. Tu maksud doa iftitah yang kita baca tu. Mempunyai maksud yang begitu mendalam. Jadi kita, kalaulah kita menghayati tadabbur segala apa yang kita baca, Masya Allah, dia akan memberi kesan pada diri kita. Dia akan membentuk peribadi kita. Kan? Dia akan menyebabkan kita rasa rendah diri, rasa takut, rasa sentiasa mengingati, mengenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maka baca olehmu, Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Artinya, Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, dan dengan Dikau aku memuji. Terlebih berkat segala asma'-Mu dan maha tinggi kekayaanmu, dan tiada Tuhan yang lain daripadamu. Kemudian baca olehmu akan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Barulah alhamdulillahi rabbil alamin. Baca hingga akhir dalam keadaan tadabbur, perhati makna bacaan kita tu. Dan sunnah engkau ceraikan antara waladdallin dan antara amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ceraikan dengan sekadar satu nafas. Napah dulu baru amin. Sunat. Begitu juga antara takbir dengan iftitah, antara iftitah dengan Fatihah, antara Fatihah dengan amin, antara amin dengan bacaan surah, antara bacaan surah dengan rukuk. Kan kita takbir Allahu Akbar. Ambil napah halus, napah sekadar satu saktah baru Allahu Akbar kabira walhamdulillah, sekadar satu nafas. Kemudian wa ana minal muslimin. Barulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru. Kemudian waladdallin. Qadar senapah baru amin. Qadar senapah, lepas tu berhenti seketika. Kalau kita imam, berhenti sekejap. Beri ruang untuk kepada makmum baca Fatihah. Barulah kita baca Fatihah sebagai itu imam. Kan? Kalau kita sembahyang seorang-seorang, habis Fatihah, amin, lepas amin tu berhenti seketika. Barulah kita ambil surah.
Walam yakul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Senapah baru rokok kan. Ni tak ada apa, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Berhenti seketika senafas kurang-kurangnya. Kemudian dan sunat engkau jaringkan bacaanmu pada sembahyang subuh dan 2 rakaat yang pertama daripada sembahyang maghrib dan 2 rakaat yang pertama daripada sembahyang isyak, melainkan jika engkau makmum, maka iaitu sunat engkau perlahankan sekira-kira didengar oleh telingamu sahaja, telingamu sendiri. Jadi kalau sembahyang kita maklum dah, sembahyang zuhur, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, rakaat pertama dan rakaat kedua baca jahar. Apa dia maksud jahar? Jahar ni kita baca sampai orang lain dengar. Itu orang panggil jahar. Kalau kita baca sekadar kita saja dengar, orang panggil sir. Baca tak dengar langsung, itu orang tak panggil baca. Rukun sembahyang ni mesti baca qadar sekurang-kurangnya kita dengar. Kalau mulut dia bergerak, suara tak keluar langsung, tak kira baca tu. Dia baca Fatihah, mulut je bergerak, suara tak bunyi, dia qadar telinga dia pun tak dengar. Maka ketika tu tak dikira baca. Sekurang-kurang baca sir. Apa dia baca sir? Sekurang-kurang baca telinga dia dengar. Kan? Kalau bacalah hati lagi tak kira. Kan? Dia takbir Allahu Akbar, mulut tutup. Ada seorang, saya pergi tegur dia. Dia takbir Allahu Akbar, mulut tutup. Itu rokok. Itu yang tidak. Bangkit pula Allahu Akbar, tutup mulut. Tak. Saya tanya baca ada Fatihah. Dia kata bacalah hati. Oh lah hati tak kira. Hati tak kira. Dia sekurang-kurangnya kena baca sir. Dan jahar tu dibaca bila? Baca rakaat pertama, rakaat kedua, sembahyang subuh, sembahyang isyak, sembahyang maghrib. Kecuali dia makmum katanya. Kalau dia makmum, semua rakaat baca dalam keadaan sir. Apa dia sir? Baca qadar diri dia dengar. Makruh kalau dia baca sampai orang lain dengar. Dia duduk langsung orang sebelah dia dengar dia baca. Itu makruh, mengganggu orang lain sebelah. Kan? Dan sunat pertengahan pada bacaan sembahyang sunat mutlak yang pada malam, yakni terkadang dijaharkan dan terkadang diperlahankan. Sembahyang jahar ni, bacaan jahar ni kita baca untuk sembahyang di malam hari sahaja. Adapun sembahyang di siang hari semua sir, kecuali sembahyang Jumaat dan sembahyang raya. Kan? Sembahyang raya jahar, sembahyang Jumaat jahar. Adapun sembahyang lain semua baca sir. Sembahyang malam dijaharkan pada rakaat pertama dan rakaat kedua untuk sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat mutlak, kata musannif, terkadang dijahar, terkadang disir. Ada ketika kita baca pelan, ada ketika kita baca derah. Baca pelan tu qadar kita telinga kita dengar. Baca derah qadar kalau ada orang lain dengar. Kita sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang sunat mutlak, sembahyang malam. Ya, kita sembahyang baca derah. Kita tadarus Quran sekali kita baca. Kalau tidak mengganggu orang tidur. Kalau mengganggu orang lain tidur, makruh. Makruh kita baca derah. Itu untuk sembahyang malam. Dan bersalah sana ulama dia. Demikianlah yang disebut oleh Nabi SAW. Jika tiada memberi waswas akan orang yang tidur atau orang yang sembahyang. Kalau kita baca derah, orang lain sembahyang agak terganggu orang lain, maka ketika itu baca pelan lah. Habis. Dan bersalah-salahan ulama pada sembahyang rawatib isyak dan maghrib. Ada kata setengah ulama terkadang diperlahankan dan terkadang dijaharkan, seperti dengan sunat mutlak yang pada malam. Dan sunat engkau jaharkan amin. Adapun sembahyang sunat rawatib, sunat isyak, sunat qabliyah isyak, ba'diyah isyak, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Itu nak baca derah ke baca pelan? Kata musannif di situ ada khilaf ulama. Ada ulama kata baca derah juga. Kan? Sunat sebelum isyak dan sunat lepas isyak. Itu jikalau tidak mengganggu orang lain. Ni orang pekat sembahyang belaka dia baca derah. Kan? Mengganggu orang lain, itu tak boleh lah. Tak sunat. Dan sunat engkau membaca pada sembahyang subuh kemudian daripada Fatihah surah-surah tiwalul mufassal. Yang ni surah panjang. Iaitu daripada surah Al-Hujurat. Juzuk apa? Al-Hujurat 26. Surah Al-Hujurat sampai juz Amma, sampai surah Amma yatasaalun. Ini kalau kita sembahyang subuh, ambil surah-surah tiwalul mufassal, surah-surah yang panjang yang mufassal. Kan? Apa dia surah tiwalul mufassal? Ambil daripada surah Al-Hujurat sampai surah Amma yatasaalun.
Daripada juzuk 26 tu. Sampailah juzuk 28, 29. Sampai amma yatasaalun. Itu orang bagi tiwalul mufassal. Sembahyang subuh kita ambil surah-surah tu. Dan sunat engkau baca pada sembahyang zuhur dan asar dan isyak akan surah yang pertengahan mufassal. Apa dia surah pertengahan? Iaitu surah was-samaa'i dzatil buruj dan yang sepertinya. Hak serupa dengan lebih kurang ayat dia sepanjang surah was-samaa'i dzatil buruj. Dan sunat pada sembahyang maghrib akan surah yang pendek-pendek, iaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad dan wal 'adiyat. Itu surah pada sembahyang maghrib. Isyak sebut dah, zuhur sebut dah, asar sebut dah kan. Maghrib sebut dah. Habis selesai. Subuh dah selesai. Dan sunat pada sembahyang subuh ketika musafir. Tadi subuh bukan musafir, iaitu ambil tiwalul mufassal. Adapun kalau subuh musafir dibaca pada rakaat yang pertama lepas daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya. Ini untuk musafir. Kerana musafir ni kita dalam perjalanan sibuk kita. Tambah-tambah RNR. RNR tu orang duk penuh bergiliang nak sembahyang. Kita pergi baca surah tiwalul mufassal kan. Orang lain nak masuk pula, subuh nak habis dah. Duk beratok di luar dekat nak raya. Jadi ketika tu kita sembahyang raya, orang lain nak sembahyang pula, baca pendek-pendek je. Kita jadi imam pergi baca panjang pasal apa? Kalau dia kata subuh musafir, ambil qul huwallahu dengan qul ya aja. Tak payah dia ambil tiwalul mufassal. Kan kerana orang lain nak guna juga. Lepas beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangkit. Orang lain pula nak masuk. Ni dia siap wirid pula, baca doa panjang pula kan. Orang duk beratok, tunggu geng dia keluar, tak keluar lagi. Tak boleh. Kena raknya orang lain. Musafir kan, musafir diberi kelonggaran. Hak yang sembahyang 4 pun jadi 2. Tak. Habis. Dan demikian lagi sunat baca qul ya ayyuhal kafirun dan juga qul huwallahu ahad pada 2 rakaat sunat dahulu daripada subuh. Hanya sunat sebelum subuh. Dan juga pada tahiyatul masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid pun kita baca qul ya dengan qul huwallah. Sunat sebelum subuh pun baca qul ya dan qul huwallah. Dan demikian lagi sunat baca pada rakaat yang pertama sunat subuh alam nashrah dan juga alam tarakai. Kata tok guru saya, Syekh Ismail Al-Fatani hafizan rahimahullahu taala, dia kata kenapa? Dia kata orang yang baca ni sembahyang sunat sebelum subuh dia baca rakaat pertama alam nashrah, rakaat kedua dia baca alam tarakai. Lepas habis beri salam dia baca la uqsimu bihadzal balad sampai habis. Kemudian dia istighfar 300 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. InsyaAllah dia jadikan amalan, dia tidak akan papa miskin seumur hidup dia. InsyaAllah tidak akan bertemu dengan kemiskinan dan kepapaan. InsyaAllah cukup untuk dia dan ahli keluarga dia. Rezeki dia murah. Kan? Lepas habis baca rakaat pertama alam nashrah, rakaat kedua alam tarakai, kemudian dia baca la uqsimu bihadzal balad sampai habis. Kemudian dia istighfar. Dan tak antara azan dan iqamah dan lepas orang azan habis terus dia sembahyang. Kan adan lah. Sementara tu bila nak qamat habis dah. La uqsimu bihadzal balad dengan 300 istighfar tu. Setakat pengalaman saya dan habis. Dan sunat membaca pada subuh hari Jumaat alif lam mim tanzil pada rakaat yang pertama dan hal ata 'alal insan pada rakaat yang kedua. Ini maklum kita dah buat selalu dah. Dan jikalau pada musafir sekalipun atas kata setengah ulama. Ini orang panggil ghayah litamim. Walaupun ghayah lirad. Nak tolak. Ada ulama kata ada walau pada musafir tak sunat baca surah alif lam mim tanzil dan juga hal ata 'alal insan. Baca seperti tadi juga. Qul ya dengan qul huwallah pada musafir. Ada pendapat lain kata ada walaupun musafir sunat baca hal ata 'alal insan dengan alif lam mim tanzil. Jadi di situ ada 2 qaul. Boleh. Kalau kita nampak surau tu dah sesak orang lain nak masuk RNR tadi ni, kita ambil qaul tadilah. Qaul yang kata apa? Cukup dengan qul ya dan qul huwallah. Tak perlu kita baca alif lam tanzil dengan surah Sajdah. Kerana orang lain ramai lagi nak masuk surau tu. Kan? Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana? Rukun yang kelima. Hilanglah. Kau soal apa?
Rukun yang kelima. Kemudian rukun yang kelima, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.